Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So pagi ini kita akan pergi ke bab baru yang mana kita telah pun habis bab 5. Sekarang ni kita nak masuk bab yang agak panjang lah, iaitu bab asid, base dan garam. Jadi kita akan pergi kita akan belajar apa dalam bab ni. Kita akan belajar mengenai kebesan asid, pH dan OH, pOH, kekuatan asid dan alkali, kemolaran, larutan piawai, peneutralan, garam tak terlarutkan, penghabluran semula, tindak balas penguraian ganda 2. Jadi sebenarnya mengenai base, asid, garam, ini sebenarnya lanjutan lah daripada bab-bab yang sebelum ini. Sebab sekiranya kamu tidak memahami betul-betul bab-bab yang sebelum ni, agak sukar lah untuk kamu memahami bab mengenai asid ni. Sebagai contoh, saya beritahu kepada kamu mengenai sebelum ni kita ada belajar macam mana kita nak membuat persamaan kimia, kan? Mana sebelum ni saya telah pun ajar kepada kamu. Jadi kalau tak ingat tu kita kena tengok balik lah, kan? Apakah akan jadi apabila sesuatu bahan tu dia mengayon, kan? Sama ada dia akan jadi ion positif ke, ion negatif ke, itu semua sepatutnya kita kena kuasai lah. Okey, tak ada masalah. Kita akan pergi satu persatu sehinggalah kamu dapat menguasai bab ini dengan baik, insya-Allah. Okey, peranan air dalam menunjukkan asid dan kealkalian. Rajah 6.1 menggambarkan penggunaan bahan asid dan bahan alkali dalam kehidupan seharian. Kenal pasti bahan yang manakah merupakan bahan berasid ataupun beralkali. Contohnya ada duit yang berkarat, kan? Duit yang berkarat yang dah pudar warna dia. Kita boleh gunakan apa? Ayah dia beritahu gosok dengan buah limau. Seperti mana kita tahu bahawa dalam limau ada apa? Adanya asid. Dan asid ni dia boleh melunturkan warna-warna karat tu lah. Okey, mak, mengapakah kita perlu menggosok gigi pada setiap pagi, kan? Kenapa? Sebab dalam ubat gigi tu sebenarnya mengandungi alkali. Dan pada waktu pagi gigi kita berasid. Berasid sebab apa? Tindak balas ia dilakukan oleh bakteria menyebabkan gigi kita sedikit berasid. Jadi kita perlukan alkali, iaitu daripada ubat gigi yang mana dia akan meneutralkan asid yang terdapat pada gigi. Okey, apabila asid dilarutkan ke dalam air, atom hidrogen di dalam molekul asid dibebaskan sebagai ion hidrogen. Maka berdasarkan teori Arrhenius, asid didefinisikan sebagai berikut: bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Iaitu contohnya sesuatu asid tu, bila mana dia kamu larutkan di dalam air, dia akan mengayon. Dia akan membentuk ion ni, hidrogen. Jadi semakin tinggi ion hidrogen dibentuk, semakin kuatlah asid tersebut. Semakin tinggi hidrogen ni, kepekatannya terhasil apabila melarut air, maka dianggap semakin pekatlah asid tersebut. Okey, ni asid nitrik. Asid nitrik yang mana dia larutkan dalam air, apa akan jadi? Dia akan mengayon, terdapatnya ion hidrogen tambah dengan ion nitrik. Okey, jadi yang menyebabkan sesuatu benda tu berasid sebab adanya ion hidrogen ni.
Ion hidrogen inilah yang sebenarnya yang menyebabkan sesuatu bahan tu dia jadi berasid apabila dilarut dalam air. Syarat dia kena larut dalam air. Okey, apabila gas hidrogen klorida dilarutkan di dalam air, dia dilarutkan dalam air, apa jadi? Okey, apabila gas hidrogen klorida dilarutkan dalam air, molekul hidrogen klorida ni akan mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. Nampak dia terpotong dan dia menghasilkan ion hidrogen. Dia menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Namun adakah ion hidrogen kekal dalam larutan aqueous? Sebenarnya hidrogen tu dia berpadu dengan ion apa dia ni? Ni air dia berpadu dengan air ni, dia akan membentuk hidroksosonium. Okey, yang ni dia punya kimia dia. Yang mana apa? Simbol dia H3O+. Yang mana ion hidroksonium ni dia sebenarnya wujud di dalam larutan aqueous dan dialah memberikan sifat asid. Jadi biasanya bila mana ion hidrogen ni dia putus ini, dia menghasilkan ion hidrogen, sebenarnya dia bergabung dengan H2O2 ni dan membentuk hidroksonium. Jadi tapi kita biasanya kita gunakan hidrogen lah untuk mewakili ion hidroksonium, kan? Sebenarnya bila mana sesuatu asid tu dia larut dalam air, dia akan berpecah membentuk ion hidrogen. Apa jadi? Ion hidrogen tu akan bergabung dengan H2O membentuk ion hidroksonium. Okey, kebesan asid. Okey. Sebenarnya kebesan asid ni kita maksudkan adalah apa dia? Bilangan hidrogen yang dihasilkan oleh satu molekul asid yang mengayon di dalam air. So kebesan semakin tinggilah asid, semakin tinggi hidrogen tu, jadi kita anggap dia berasid lah, kan? Okey, HCl ialah asid monoprotik. Kenapa kita panggil dia monoprotik? Pertama sekali dia HCl, dia ada satu je H. Bila mana dia masuk, kita larut dalam air, dia putus, dia akan membentuk satu ion hidrogen. Satu aja ion terkeluar tu, kan? Bila mana dia putus, ada satu ion hidrogen. Tapi kalau asid diprotik ni, kalau kamu perasan, dia ada dua sini, H2SO4, dua. Jadi dia menghasilkan dua ion hidrogen. Bila mana dia putus, dia akan menghasilkan dua ion hidrogen, kan? Lepas tu kalau H3PO4 ni, bila mana dia kita larut dalam air, bila mana dia mengayon, dia akan membentuk 3 ion hidrogen per molekul asid. Maksud sini bila satu molekul asid tu dia masuk je dalam air, kita larut dalam air, dia akan putus jadi 3 ion. Kalau yang ni dia masuk dalam air, diprotik, kita satu molekul dia tu kita masuk dalam air, dia putus dengan dengan dia punya SO4 ni, dia akan 2 ion akan terbentuk. Begitulah juga dengan monoprotik. Bila mana dia putus dengan dia punya HCl ni, dia putus dengan klorida, dia akan membentuk 1 ion per molekul asid. Okey, jadi asid formik, ni contoh asid formik digunakan dalam pengumpalan lateks. Adakah asid formik H2COH ni adalah asid diprotik? Mengapa? Sebab apa? Kamu akan nampati bahawa terdapat 2 H ini. Jadi H tu akan putus, dan membentuk ion hidrogen. Okey, nanti kita akan pergi ke alkali pula untuk ke seterusnya.